Jenis pertama tadi, dia tahu dia memang boleh. Contohnya kita dalam keadaan perang, kita perlukan satu orang yang boleh bagi ucapan, boleh tarik orang bersemangat supaya perang. Kan? Ada jenis orang-orang dia yang dia bercakap orang boleh semangat. Setengah orang dia cakap, kita tak rasa apa pun. Dia ada jenis orang-orang dia. Bila dia bercakap tu, orang mudah ikut, naik semangat. Allahu Akbar, okey lawan tak apa, jom pergi perang. Bila kita kata siapa yang nak bagi ucapan semangat ni, nak bagi tabligh akbar ni, kata insya-Allah saya boleh. Dia tahu dia memang boleh buat, dia memang ada pengalaman. Jenis ni bagus. Jenis yang kedua, dia tak tahu yang dia boleh. Dalam ramai-ramai semua tak boleh. Tapi kita nampak kata, ni abang Yub ni boleh ni, cuma dia tak tahu dia boleh. Abang Yub bagi ucapan sikit, naik semangat depan ni. Saya rasa tak boleh. Boleh cuba buat. Dia pun bagi ucapan. Bila bagi ucapan, naik semangat kita. Daripada tak berani nak perang tadi jadi berani nak perang. Rupa-rupanya boleh. Dia tak tahu yang dia boleh. Jenis yang ketiga, dia tahu dia memang tak boleh. Bagi ucapan, sorry lah, saya buat ucapan ni memang tak boleh. Nak naik semangat orang pula lah, sorry, saya biasa duduk belakang dengar je. Tolak ke depan saya tak boleh cakap. Dia faham. Jenis keempat ni lah tak bagus. Nak bagi ucapan, nak bagi naik semangat orang nak perang, nak lawan dengan musuh Islam ni, hari ni, malam ni. Saya boleh. Dia pun bagi ucapan. Orang dengar dia apa bagi ucapan ni kan. Dia tak rasa semangat pun. Silap-silap rasa apa? Rasa ni. Terus pergi perang lah. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Jenis jahil murakab. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, disambut ilmu dengan amal perbuatan. Kalau ada demikian, maka ilmu itu menetap. Kalau tidak, maka dia berangkat. Kita belajar satu-satu ilmu, kalau kita amal, rajin ulang kaji, ilmu tu dia lekat kat kita. Tapi kalau kita tak ulang kaji, tak rajin amal, habis kan? Dia makin hilang. Makin hilang. Macam kita belajar ilmu refleksologi, urut tapak kaki. Orang sakit kepala, di sini urut dia. Buang kencing, buang air tak lawas di tempat urut dia. Sakit di pinggang, sini tempat urut dia. Masa belajar sedaplah kita tahu semua. Sebulan 2 bulan lepas tu kita pun duk urut kaki orang, memang kita tahu lah. Kemudian kita sibuk. Bila sibuk sepanjang 2 tahun lepas tu kita dah tak urut kaki dah, tak ambil tahu lah. Tiba-tiba satu hari anak kita sakit. Mainlah bapak nak urut kaki. Kita tak boleh ingat dah. Ni urat apa ni? Nak tekan di mana ni? Dia sakit di sini-sini, aku nak tekan di mana, tak boleh ingat lah. Sebab dia tak aman. Jadi tu yang Sufyan Ats-Tsauri ni kata, ilmu ni dia kalau nak menetap pada kita, dia kena amal. Kalau tak amal, dia akan hilang. Berkata Ibnul Mubarak, sentiasalah manusia itu berilmu selama dia menuntut ilmu. Selagi kita ni belajar, maksud dia kita ada ilmu. Tapi bila sampai satu masa, aku ni tak payah belajar, rasa-rasa cukup dah ni, okey dah ni, masa tu dia telah bodoh. Apabila dia menyangka sudah berilmu, maka dia itu telah bodoh. Selagi kita duk rasa aku tak cukup lagi ni, bila rasa tak cukup nak belajar lagi tu, berilmu dah tu. Tapi kalau sampai satu hari dalam hati kita terbetik, aku ilmu agama ni okey dah, cukup dah ni, tak belajar pun tak apa dah, masa tu dia dah jahil. Berkata Al-Hasan, siksaan bagi ulama ialah mati hatinya. Kematian hati ialah mencari dunia dengan amalan akhirat. Dia ada ilmu agama, dia tahu cara-cara beramal, tapi dia gunakan agama tu untuk kepentingan dunia. Orang ni hati dia dah mati. Bersabda Nabi SAW bahawa orang yang berilmu itu diazabkan dengan suatu azab yang dikelilingi penduduk neraka dengan perasaan dahsyat kerana bersangatan azabnya. Tapi hadis ini Imam Al-Iraqi dia cuba cari, tak jumpa. Tak jumpa, jadi tak tahu betulkah hadis ke tidak, tak tahu, tak jumpa. Bukan maksud tak ada, bukan maksud confirm bukan hadis, tak jumpa. Kita tinggal lah tu. Berkata Usamah bin Zaid, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, artinya pada hari kiamat dibawa orang yang berilmu lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ni ulama ni, orang ada ilmu agama, buang dalam neraka. Maka keluarlah perutnya, dia mengelilingi perutnya itu seperti kaldai mengelilingi gilingan gandum.
Zaman dulu gandum ni kita nak hancurkan jadi tepung, dia ada satu macam tungku masuk dalam tu. Kayu ni kaldai tarik pusing. Kaldai tu pusing lah. Automatik lah dia giling situ. Kalau tak ada kaldai dia buat sendirilah, pusing lah sendiri dah. Kita pusing sendiri. Bila ada kaldai, kita ikat kaldai kat situ, dia pun pusing. Dia pusing tempat giling tu tadi, hancurlah gandum tu. Jadi pada hari akhirat nanti, orang yang berilmu, yang salah guna ilmu ni, macam itulah keadaannya. Bahkan perut dia tu dikeluarkan. Penduduk neraka mengelilinginya seraya bertanya, mengapa engkau jadi begini? Jawab orang yang berilmu itu, adalah aku menyuruh orang lain buat baik, tapi aku sendiri tak buat. Aku larang orang lain daripada buat jahat, aku sendiri buat. Dia kata, marilah kita rajin baca Quran, rajin bersedekah. Dia sendiri tak sedekah. Itu yang dia suruh, tapi dia tak buat. Yang kedua, dia larang, janganlah kita minum arak, janganlah kita hisap ganja. Dia minum arak, dia hisap ganja. Yang tu balasan yang dia bakal dapat. Dilipat gandakan azab kepada orang yang berilmu kerana maksiatnya. Kalau macam kita ni orang bawah-bawah, ilmu kurang, kena azab juga. Tapi tak seteruk orang yang ada ilmu, dia buat salah. Macam kita beritahu itulah, kita curi duit RM1, dosa kita mungkin sebesar gunung Uhud. Tapi kalau dia orang ada ilmu agama, dia curi RM1, dosa dia berkali-kali ganda gunung Uhud. Sebab dia ada ilmu. Kita tak ada ilmu, dosa kita kecil sikit, dosa dia berkali-kali ganda.